Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang dah subscribe tu, thank you so much. Dan kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Okay guys, seperti mana yang kita tengok dekat Facebook 2-3 hari ni, kecoh pasal isu Gunung Jerai. Okay, di mana 2 hari lepas telah berlakunya fenomena kepala air. Okay, disebabkan kejadian ni telah timbulnya pelbagai spekulasi. Ada yang mendakwa macam tu, ada mendakwa macam ni. Antaranya ada netizen yang mendakwa kejadian ni adalah berpunca daripada aktiviti pembalakan secara haram di Gunung Jerai tersebut, dan ada juga yang mempertahankan bahawasanya kejadian fenomena kepala air ni tiada kaitan dengan aktiviti pembalakan seperti yang didakwa. Dan kalau korang tengok dekat Facebook, ada satu gambar berkaitan kayu balak yang kononnya telah dipotong. Ada yang mendakwa kayu balak tersebut hanyut adalah disebabkan aliran deras arus air daripada bukit di atas Gunung Jerai tersebut, dan disebabkan gambar tu telah menimbulkan pelbagai spekulasi daripada para netizen, dan sehinggakan ada yang bergaduh sesama sendiri di ruangan komen. Okey, apa-apa pun kepada korang yang tak tahu kepala cerita tu, mohon janganlah tabur fitnah ataupun menjaja cerita yang tak betul. Okey, untuk mengesahkan gambar kayu balak yang viral dekat Facebook tu, jom kita ikuti penjelasan daripada tukang yang potong pokok tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Makan nasi dalam kain kebang. Okey, baik. Ni cerita nak abang. Ni saya nak abang lah. Baik, sikit penjelasan berkenaan dengan isu balak, keratan balak yang diviralkan, sehingga saya pun mendapat beberapa WhatsApp panggilan kepada kawan-kawan berkenaan dengan isu balak kemarin. Dan viral tu pada pagi ni yang saya dapat tahu, sebab setelah benda tu diubah baru diviralkan. Jadi saya pun tak mau komen yang bukan-bukan, yang saya tak tahu saya tak nak komen. Jadi saya nak komen yang saya tahu. Okey lah. Isu balak, keratan balak kemarin tu yang di Tupah kemarin tu, pagi tadi. Okey, dia cerita dia macam ni. Balak tu sebenarnya dihanyutkan daripada atas. Jadi sangkutlah dekat titi Tupah tu. Okey. So pagi ni saya tak tahu lagi cerita dia. Tak saat tengah hari selepas solat Zuhur, saya pergi madu lebah. Ada panggilan tadi bagi tahu, kata bang ada lebah dalam siling rumah. Jadi saya pergi. Masa dalam perjalanan pergi tu ada panggilan, ada WhatsApp, ada post komen dan sebagainya, menyatakan berkenaan isu balak. Ada keratan kayu balak kan, kalau kan hampa rakan-rakan tengok keratan kayu balak di mana ada seorang di ujung tu, dan kayu balak yang depan tu dikerat, dan ada satu lagi di belakang tu betul-betul menghadap dengan pintu pagar PGA dekat Tupah. Okey, video saya ni saya buat untuk tak nak mengeruhkan keadaan. Jadi saya tak nak nanti kerana keratan tu orang fitnah orang fitnah orang ni. Dan saya abang terang lah, saya tidak terlibat dengan mana-mana parti politik, dan saya dah fed up. Saya tunggu hari mengundi baru saya pergi pangkau. Yang berkenaan dengan hampa nak bergaduh bab politik ke, hampa nak buat fitnah bab politik ke, itu hampa punya pasal. Sebab saya dah lalui dah, umur saya pun dah 45, dekat 45 dah. Saya dah lalui semua tu. Daripada zaman remaja, lepas tu saya masuk politik, zaman 20-an, masih remaja lagi masuk politik dah, sebagai pemuda dan sebagainya. Jadi saya mendapat pengalaman sedikit. Rupanya apabila kita terlalu berpolitik, apa yang orang lain buat, parti lain buat, kita akan rasa ya tak betul. Kita akan rasa tak betul walaupun benda tu isu betul. Okey, berkenaan dengan kayu balak tu kemarin, sebenarnya kayu balak tu ada atas titi tu, kayu balak tu bersama dengan kayu balak satu lagi. Okey, dia dan juga di timbunan tu ada kabel bertan tinggi tu bersama dengan sampah-sampah sarap. Jadi motif saya sampai semalam, saya tak kisahlah siapa nak ambil. Selepas kami buat macam tu, ada orang ambil kredit pun ada kan, kata mereka buat, adalah itu pulang. Tapi yang pastinya dalam gamak tak boleh bohong. No. Jadi kebetulan bila saya sampai dekat Tupah kemarin tu, apabila laporan dalam grup menyatakan bencana yang begitu teruk berlaku di kaki Gunung Jerai ni, saya sampai, rakan-rakan saya sedang menunggu, dan ada banyak jugalah orang awam yang duduk di sekeliling tu, duduk tengok saja. Jadi dia pun nak lalu tak boleh.
Jadi apabila saya sampai kemarin, kebetulan ni lah saya turun pada kereta ni MPV ni, ada ambulan Hospital Sultan Alim sedang melalui jalan tersebut dan dia pun nak guna jalan tu malangnya. Allahu Akbar, masalah nak sebut. Aku nak buat live ni. Tak apalah, dia cakap biar. Okey, kebetulan masa ambulan tu nak lalu tak boleh lalu. Jadi saya dah ada kat situ. Jadi saya lindung muka aku lah pula hang ni pun. Sorry. Jadi kebetulan masa tu ambulan nak lalu. Jadi saya dah nampak boleh lalu. Emergency lah ambulan kan. Jadi tak boleh lalu. Bila tak boleh lalu, jadi inisiatif saya tengok ada kabel buatan tinggi apa semua. Jadi saya pun tengok orang ramai duk lalu pun tu pakai slipper pun ada. Jadi bagi saya tiada kebocoran wire lah. Kalau ada tu maksudnya orang jalan tu keras dia. Memang keras lah sebab ada air atas jalan masih lembat dan sebagainya. Okey. Apabila jadi tu saya pun tarik chainsaw saya lah pergi potong hak mana yang saya mampu potong dan kami gotong royong. Saya satu chainsaw tu saja. Yang semasa tu menggunakan chainsaw saya saja yang warna kuning tu. So saya potong saya cakap kat kawan-kawan yang ada kat situ termasuk orang ramai, saya kata mainlah tolong ubah kita buka laluan ni supaya kenderaan-kenderaan seperti ambulan, bomba dan sebagainya boleh melalui kawasan tu. Okey, setelah habis semua sebar yang kecil, jadi tiba masanya untuk saya tebang yang buatan tinggi yang balak yang besar yang viral tu. Jadi keratan tu adalah keratan daripada chainsaw saya sendiri. Tak ada isu berkenaan benda tu turun mai dah macam tu, tak ada. Minta maaf lah, saya kena perbetulkan balik. Jadi bagi yang mana yang gunakan gambar tu, itu bukan gambar saya tak tahu gambar siapa. Tapi disebabkan potongan tu menjadi viral, jadi saya nak pesan kat hampa hentikan viral berkenaan dengan potongan tu ni. Sebab yang tu saya yang potong kemarin atas niat saya nak clearkan jalan tu supaya memudahkan pergerakan ambulan, polis, APM, bomba, di mana pasukan penyelamat. Masa tu kan sebelah sana kan taman tu yang dah kena teruk kan. Jadi bila saya dapat gambar, lepas tu dia duk viral, lepas tu dia tag saya terkesan sangat-sangat. Walaupun saya ni kan lagi tu kategori saya tak nak masalah apa-apa, tetapi rasa berdosanya saya kalau kata saya tak perbetulkan persepsi orang lain yang sedang menabur fitnah. Sebenarnya bab depa nak bab yang pembalakan atas gunung tu wallahualam saya tak tahu. Dan saya tak tahu siapa tu orang, saya tak tahu ada pembalakan ke apa, saya wallahualam saya tak tahu. Dan kayu yang saya potong tu kemarin, kayu tu sebenarnya kayu lama, kayu teras tu, kayu pokok apa wallahualam, sehingga chainsaw saya tu berapi. Tapi alhamdulillah walaupun berapi, kita menggunakan teknik yang betul dapat potong lah benda tu. Jadi yang hampa tengok tu, yang bekas potong ada bulat tu, yang tu panjang, melekat di tiang elektrik tu. Jadi pagi tadi berdoza main tolak, bila tertolak sebatang tu cantik dia lurus kan. Yang tu jadi viral. Okey, nak cerita bagi, sebenarnya kayu tu saya yang potong, saya tak ada buyer, saya tak nak saat ni apa kata dia ni nak orang MB ke apa, tak. Minta maaf, saya pun tak ada terlibat politik dan saya tak nak bahas isu-isu politik. Saya cuma nak beritahu kayu tu adalah kayu yang saya potong, bukan ada pembalakan ke apa, bekas pembalakan tak. Bukan bekas pembalakan tak. Itu kayu tu sebenarnya saya potong. Yang kalau hamba tengok dalam yang gambar viral tu, ada seorang, lepas tu kayu balak yang saya potong tu, lepas tu yang di belakang dia tu adalah bekas yang saya potong. Maksudnya saya kecilkan benda tu, mungkin dia tolak, orang ramai tolak pergi depan PGE. Yang tu contoh dia no. Jadi hentikan fitnah. Kalau kata masih lagi ada fitnah-fitnah yang berlaku mengatakan ada pembalakan, saya bukan nak masuk belah MB, saya sumbang tak dapat. Selama saya bantu ni, saya tak dapat apa-apa sumber pun daripada MB. Minta maaf, saya nak abang ni biar orang kata orang ham lahap sangat ke duit. Tak, bukan. Minta maaf banyak-banyak. Dan kawan saya sendiri pun, ini bukan saya nak ni nah. Ini cerita dia tak kita bagi terang betul. Kenangan paip pecah tu, paip sadar pecah depan Masjid Putih dulu pun saya guna collect duit. Saya pergi bagi makan dekat semua pekerja hari tu, termasuk dengan ayam Chef Saifuddin. Kami share duit apa semua, pergi bagi staff sadar tu makan. Sebenarnya saya tak dapat apa pun. Saya cuma menjalankan tanggungjawab saya sebagai insan, sebagai khalifah. Yang tu je. Saya tengok kesian mereka,
kadang-kadang ni kita kena orang awam kena rapat dengan orang-orang macam ni kan, supaya bila kita pergi mana pun orang selalu ingat kita, ingat kebaikan kita. InsyaAllah kan. Yang tu je, walaupun ada yang kata bagi makan buat apa lah, tu tokey sadar sikit punya kaya apa ya, bagi dia lah urus semua. Tak apa, wallahualam dia kaya, hak dia, hak saya, tanggungjawab saya dah buat dah. Dan saya dalam masa sama saya mengajak orang lain untuk buat baik. Dalam hidup saya ni, minta maaf saya jarang minta sumbangan kepada orang selagi saya tak susah sangat-sangat, melainkan saya perlukan benda tu, saya tak ada duit, baru saya post dalam Facebook. Saya kata okey, saya perlukan ni. Sebab macam ni, apabila kita buat baik, kita ajak orang lain semua buat baik, InsyaAllah kita yang kepala ni buat baik, kita ajak orang lain buat baik, kita dapat pahala, orang yang ikut kita dapat pahala. Macam tu kan. Jadi bab ya, ni selesai nah. Jadi saya dah jelaskan. Jadi saya mohon banyak-banyak, sangat-sangat sekali lagi, saya bukan orang MB. Saya dah ni hampa semua tahu kan, saya terlibat dalam NGO ni 9 tahun. Di awal dulu memang perik, saya beli barang sendiri, dan selepas tu alhamdulillah orang dah buka mata, rakan-rakan saya buka mata, semua buka mata. Kata ni, lepas tu barulah sumbangan daripada orang ramai sampai. Alhamdulillah pagi ni pun alhamdulillah ada yang bagi sumbangan ke saya. Saya tanya untuk apa ni sebenarnya sumbangan ni. Dia kata untuk kegunaan pamer. Dia kata kalau untuk kegunaan saya akan guna sebaik mungkin. Tapi kalau sumbangan yang diberi tu untuk membeli chainsaw, untuk beli alatan, saya tak akan makan duit tu. Saya akan beli semuanya benda tu. Kecuali ada lebihan, saya akan nak guna, saya akan beritahu kepada penyumbang. Itu je perangai saya. Saya tak reti nak buat perangai saya macam dulu. Orang sumbang kita makan, orang sumbang kita makan. Minta maaf, saya tak reti yang tu memang saya tak reti dah. Dan saya dah bertaubat, saya tak nak dah buat benda-benda itu, sebab dulu saya buat benda itulah yang menyebabkan saya susah. Dan alhamdulillah apabila kita berubah, kita berubah memfitnah orang, kita berubah daripada keburukan menjadi baik, insya-Allah orang kata kehidupan kita akan lebih bermakna. Jadi sekali lagi saya mohon maaf isu balak yang dipotong tu sebenarnya adalah balak yang saya potong kemarin untuk membuka laluan, mempermudahkan pergerakan tim penyelamat untuk melalui jalan tu. Itu saja, bukan dia ni, saya tak tahu berkenaan dengan depa balak ke depa tak balak ke, wallahualam saya tak tahu berkenaan dengan tu. Jadi jelaslah di sini saya sekali lagi ulas bab kayu balak yang potong tu ni. Sebenarnya nak potong balak ni bukan sesuatu benda yang senang nah. Kita apa-apa saja kita nak potong, pastikan kita baca bismillah, bagi salam. Macam saya ambil lebah tadi, di bawah dia ada busut. Jadi kita tak tahu apa. Jadi kena banyak berilmu. Kena banyak menimba ilmu supaya kita tak kosong. Dan bila kita kosong, kita tak ada ilmu, nanti jadi apa-apa kita payah. Kalau yang sakit demam biasa ni tak apa, kita takut kena dengan alam ghaib. Bila melibatkan alam ghaib, itu memang lebih susah, insya-Allah. Dan sekali lagi berkenaan dengan kayu balak tu, saya yang potong bukan ada pembalakan apa, tak ada, wallahualam, bukan hasil daripada pembalakan, potongan pembalakan tu tak ada. Saya yang potong kayu tu. Jadi jelas di sini bahawasanya kayu tu saya yang potong. Berapa kali saya ulang? Sebab dia pasal ulang kan, jadi saya ulang. Okey noh. Okey, korang dah tengok kan video tu kan? Okey, itu adalah penjelasan daripada tukang yang potong pokok tersebut, seperti mana gambar yang viral dekat Facebook tu. Disebabkan timbulnya pelbagai spekulasi negatif berkaitan gambar kayu balak yang viral dekat Facebook tu, Cik Muhammad Amir Faizal telah tampil ke hadapan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik gambar tu. Okey, dekat sini Cik Muhammad Amir ada memuat naiklah satu posting berkaitan isu ni. Dia memberi penjelasan. Okey, dekat sini dia mengatakan isu kes batang pokok yang saya potong seperti dalam gambar ni dah jadi isu besar, sampai ada yang bertengkar dan maki hamun disebabkan berbeza pandangan politik. Sekali lagi saya nak bagi tahu, semasa saya sampai di lokasi titi tupah pokok ni bersama pokok-pokok lain ada atas titi depan PGA. Atas kapasiti saya sebagai seorang rescue, saya ambil inisiatif untuk potongkan kerana ia menghalang laluan tim penyelamat untuk sampai ke taman bersebelahan, walaupun ada wayar voltan tinggi bersama timbunan pokok tu.
Semasa saya sampai di lokasi, ada satu ambulans tiba untuk ambil pesakit sebelah sana. Jadi akibat ambulans tak boleh lalu, saya terus ambil chainsaw dan potong pokok yang berada di atas titi ni. Saya juga terima bantuan daripada orang awam yang ada dekat situ bagi mengalihkan batang pokok yang saya potong, termasuklah papan tanda. Cuma saya orang awam dan beberapa anggota tentera yang mana rumah mereka berada berdekatan tempat kejadian lah, yang buat kerja bersama. Saya potong, depa alihkan. Di sini saya ingin jelaskan sekali lagi, pokok yang jadi isu tu adalah bekas keratan daripada chainsaw saya. Cuba lihat gambar yang saya bulatkan tu, bekas potong dan bukannya bekas pembalakan. Yang pastinya kedua-dua hujung batang yang menjadi isu ni tiada langsung bekas potong. Ada pula yang kata macam mana chainsaw kecil boleh potong pokok besar. Itu sebenarnya terletak pada skil pemotong, caranya potong sebelah-sebelah. Ada yang kata tim TNB dan JKR yang potong, itu saya tak tahu. Yang saya tahu TNB angkat balik wayar yang berada di bawah timbunan pokok yang saya potong tu. Kalau mereka tolong potong juga, Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita bantu. Jadi post saya ni adalah untuk memberitahu apa yang berlaku semasa kejadian bagi mengelakkan daripada fitnah berleluasa. Jujur saya cakap, bab rescue ni saya tak masuk mana-mana politik, dan selama saya tubuhkan tim rescue ni, saya tak pernah terima sumbangan daripada mana-mana parti. Hanya sumbangan orang awam je yang saya terima. Lagi satu, ada gambar longgokan pohon-pohon pokok yang terkena kediaman di Yan tu. Ni penjelasan saya. Sebenarnya pokok-pokok tu adalah pokok yang tumbuh di tepi-tepi anak sungai yang mengalir dari atas gunung. Apabila tekanan air terlalu kuat, ia menyebabkan pokok-pokok ni semua tercabut dan dibawa arus kepala air. Jadi kepada sahabat-sahabat saya yang duduk jauh daripada lokasi bencana, elok dapatkan dulu cerita yang sahih. Saya yang berada di lokasi Tupah dan Titi Hayun pun rasa malu apabila melihat sesama kita bergaduh. Walhal yang bergaduh tu sesetengahnya tak datang pun ke lokasi, apatah lagi memberikan bantuan. Saya kena cakap benda yang betul walaupun pahit untuk orang lain terima. Selama saya menubuhkan NGO saya sendiri, iaitu NGO Squad Sungai Petani Respon Team, dah pelbagai aktiviti dan bantuan telah kami lakukan. Anda boleh scroll di Facebook saya. Di lokasi ni jugalah saya bersama tim rescue lain bawa turun 28 peserta daripada Ipoh, Perak terkena kepala air pada tahun 2018 sampai di bawah jam lebih kurang 3 pagi. Dan kena ingat, kawasan ni juga ada makhluk Allah yang lain tinggal. Dan lagi satu, kepada tim rescue dari seluruh Malaysia yang tiba di lokasi bencana, harap jaga diri dan patuh SOP. Okey, itu merupakan penjelasan daripada Encik Muhammad Amir Faizal, yang mana Encik Muhammad Amir Faizal ni merupakan seorang rescue lah, okey, yang terlibat dengan bencana di Gunung Jerai tersebut. Okey, aku harap dengan penjelasan daripada Encik Muhammad Amir Faizal ni, korang dah dapatlah jawapan sebenar daripada isu ni. Okey, lepas ni dah lah kita bergaduh sesama sendiri pasal isu gambar kayu balak ni. Okey, kalau betul benda ni terjadi, biar Allah saja yang membalas. Kalau benda ni tak betul, dah terjadinya satu fitnah. Okey, seperti mana yang korang tahulah, fitnah ni dosa dia lebih besar daripada membunuh. Okey, so aku harap isu ni jelas lah. Okey, kita pun dah dapat respon daripada tukang yang potong pokok kayu balak tersebut. So apa-apa pun, aku rasa sampai kat sini dulu untuk video pada kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.